Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pendidikan Islam, bidang ibadah tahun 6. Ibadah puasa di bulan Ramadan, pelajaran yang ke-11. Ya. Baik, mari kita buka muka surat 115, buku teks. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincang tentang ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ya, kebetulan bulan Ramadan pun semakin hampir. Jadi dalam tajuk ini juga Ustaz terpaksa membagikan kepada dua, iaitu siri 1 dan siri 2, memandangkan topik ini terlalu banyak perkara yang hendak kita bincangkan. Tapi insya-Allah Ustaz akan cuba ringkaskan dengan cepat dan dengan lebih baik insya-Allah. Baik. Kita tengok muka surat yang 115 ni. Cuba tengok. Ni Ustaz dah tajuk dia Ustaz tak kat tepi ni lah ya, supaya nampak besar sikit. Okey, baik, kita tengok. Dia ada pengertian puasa, ada hukum puasa, kemudian dia ada gambar manusia, ya. Ini anggota-anggota ataupun organ-organ pencernaan. Baik, kita tengok dulu maksud puasa dulu. Baik, tengok Baik, apa maksud puasa? Apa pengertian puasa? Okey, tengok. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, ya. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Panjang juga makna puasa ni kan, ya. Tapi Ustaz nak tunjuk cara mudah nak ingat. Boleh ikut gaya macam Ustaz, ya. Cuba. Okey, tengok. Menahan diri. Buat macam ni. Menahan diri, tahan kan? Kita nak tahan satu benda kan? Daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Boleh? Ya. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, ya. Kemudian berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, sekali lagi. Boleh. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Mudah-mudahan kamu dapat ingat insya-Allah ya. Baik. Menahan diri, tahan diri kita daripada apa? Daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Makan, minum, ya. Ada lagi perkara-perkara yang lain tu yang kita akan bincangkan pada tajuk yang akan datang, ya. Baik. Bila kita kena berpuasa tu? Bermula daripada terbit fajar saja. Sampai bila? Sampai waktu maghrib terbenam matahari. Mesti ada niat. Kalau tak ada niat tak jadi puasa tu. Dan syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. Baik. Habis puasa, kita tengok pula apa hukumnya. Hukumnya wajib kepada yang cukup syarat dia. Ada orang yang ada syarat dia cukup, baru dia wajib puasa. Kalau tak cukup, contohnya syarat berpuasa adalah berakal. Maksudnya orang gila tak termasuk. Tak cukup syarat, dia tak payah puasa. Kena gila lah. Contohlah syarat. Syarat dia wajib puasa itu. Okey. Nanti kita akan bincang lagi tu dalam ingat muka surat sebelah nanti ada. Baik, kemudian tengok infonya. Ibadah puasa telah disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Lepas Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, 2 tahun lepas itu disyariatkan supaya berpuasa. Selama 13 tahun Nabi di Mekah tak disyariatkan berpuasa kerana ketika itu dalam proses nak membina keyakinan pada Allah, membina yakin ada syurga neraka, yakin pada Allah, yakin pada Islam. Akhirnya bila Nabi dah berhijrah di sana, Islam dah semakin sebati dalam diri manusia, rasa kuat, iman dah makin kuat, maka barulah Allah perintahkan berpuasa. Barulah puasa itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Cuba tengok tu. Tahun kedua hijrah lepas Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, baik. Kemudian kita tengok, mari kita tengok puasa merehatkan sistem pencernaan. Cuba tengok gambar tu. Apa anggota ataupun organ pencernaan? Mulut, kongkong, perut, usus besar dan usus kecil, ya. Okey, cuba tengok. Sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga ke usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan, ada kaitnya. Kalau mulut tak boleh makan, hak ni pun tak boleh jalan. Kan? Saling. Maksudnya kalau dari sini rosak, makan pun tak boleh juga, tak sampai ke perut. Jadi saling, ya, saling berkaitan. Antaranya termasuklah menerima dan mencernai makanan. Mulut terima, badan mencerna. Kalau mulut terima, perut ni tak mencerna makanan, apa jadi? Bertimbun dalam perut kita makanan.
Akhirnya muntah keluar balik. Okey, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernahkan, iaitu kita buat kecil, buat yang besar. Ya. Zat-zat diserap. Semua maksudnya berkaitan dengan sistem badan kita ni. Pencernaan ni sangat penting. Jadi mari kita tengok, ada satu video Ustaz ambil, cuba tengok. Okey. Dia tunjuk. Here we'll show what happens when we digest food. Kita makan. As food enters the mouth, the teeth Dapur grind kita, it down. kemudian dikunyah, bagi lembut sikit, bagi hancur sikit kan, untuk mudahkan perut. Fungsi mulut kan. Kemudian tu anak lidah tu terus masuk dalam kerongkong. Tu lubang pernafasan tu, ya. Masuk dalam kerongkong kita. Terus masuk ke saluran, macam saluran perut ni. Dia ada darah yang mengecut-kecut bawa dia masuk. Macam kecut ditolak. Masuk dalam perut. Masuk dalam perut. Dalam perut ni lah dia nak cernakan supaya ni. Tu ada ayak, enzim dia, nampak? Okey. Kemudian daripada perut tu lah dia akan bawa keluar, masuk ke saluran. Tu bulu-bulu kecil tu adalah yang nak menyerap zat-zat yang ada tu. Ada hancur makanan tu kan, jadi macam ayak, nampak? Macam ayak saja. The walls of the small intestine also release nampak macam ayak saja kan. Tu zat-zat semua. Lepas tu dia kata habis dah kawasan tu pula, dia akan sampai ke usus, nak ambil lagi. Zat-zat akan diserap lagi. Tu ada saluran kecil lagi. Dia ambil daripada zat tu, okey. Dia bawa masuk dalam usus perut kita, dalam usus besar kita. Kemudian dia bawa di belanan. Di situlah penyerapan oksigen ke, penyerapan lain-lain zat lagi apa yang masih tertinggal akan diserap sampai jadi najis. Okey. Baik ya. Okey, jadi tengok macam mana proses pencernaan ya. Ustaz nak cerita bagaimana proses pencernaan tu dia melibatkan segalanya. Okey, baik. Kenapa dalam ni itu disebut puasa merehatkan sistem pencernaan? Kamu dah lihat macam mana sistem pencernaan kan, daripada mulut masuk perut, lepas tu kulit, usus semua membantu menyerapkan zat dan sebagainya, perut pun keluar enzim dan sebagainya, ya. Bagaimana penatnya proses makan tu, penat. Perut, sistem organ kita tu penat. Mulut mengunyah tak berhenti. Kita bangun pagi makan, tengah pukul 10 makan, 11 makan, 12 makan, ya. Petang makan. Jadi sampai tak dan berehat perut kita, tak dan berehat usus kita, tak dan berehat kerengkung kita ni, saluran makanan kita ni. Jadi bila puasa dia merehatkan sistem pencernaan kita, barulah dia boleh rehat. Saat kita makan sahur, dia cerna, habis dalam pukul 8 tu, habis cerna dah, dia rehat. Masa dia rehat tu lah macam-macam dia boleh buat. Ya, dia boleh perbaik sikit apa dinding-dinding perut kita yang tak kena. Dia boleh rehat mulut, boleh rehat sikit. Kemudian usus-usus boleh rehat sikit. Ya. Jadi itu dikatakan puasa dapat merehatkan sistem pencernaan. Bila rehat ni baiklah macam kereta lah. Ya. Kereta jalan tak berhenti. 5 hari jalan tak berhenti. Rosak tak kereta tu? Rosak. Sampai tak ada nak tukar minyak, sampai tak ada nak cek angin tayar, ya, sampai tak tempat nak cek minyak enjin dia. Tapi bila dia berhenti, kita sempat cek tayar. Kalau nampak nak kempes sikit, kita buat angin. Minyak dah kurang, kita tambah. Nampak tak? Sebab itulah apabila puasa, sistem pencernaan kita rehat, maka dia sempat nak perbaik balik apa yang rosak dalam diri kita, dalam badan kita ni kan. Jadi kita akan bertambah sihatlah. Sebab itulah 12 bulan kita makan tambah henti, 1 bulan kita henti sekejap untuk makan di waktu siang, maka tubuh kita akan menjadi lebih rehat. Okey, baik. Jadi Ustaz sambung ni. Yang bawah ni ada lagi tambahan dia, panjang, iaitu terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan, ya, dia keluarkan enzim tu bagi mudah nak makanan-makanan mudah dia hancur. Okey. Hempedu pula untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Maksudnya lemak banyak, hempedu akan bantu untuk cairkan dan sebagainya. Okey, ketika berpuasa, bebanan makanan berkurangan dalam badan. Proses penyah toksidan yang berlaku, ya,
melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Bila kita berhenti makan siang hari tu, maka mudahlah sistem pencernaan kita nak buang toksik-toksik. Bila buang toksik, dinding-dinding mereka makin bersih. Perut dinding bersih, dinding perut bersih, dinding usus bersih. Maka berlakulah penyerapan bila malam kita makan tu, berlakulah penyerapan oksigen yang lebih baik. Sihat dah tubuh badan kita? Sihat. Itulah di antara salah satu yang sangat hebat puasa ni dari sudut saintifiknya. Ya, baiklah. Okey, jadi kita terus kepada muka surat 116 dan 117. Baik, kita tengok. Okey, ni banyak ni Ustaz kabungkan sebab dia ikut rantaian gambar-gambar tu, dia ada rantaian kan. Jadi kena Ustaz gabungkan. Okey, kita tengok dulu dalil dia. Yang pertama dalil nakli puasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratul Baqarah ayat 183. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Itu satu perintah daripada Allah supaya kita ni wajib berpuasa. Baik. Seterusnya kita tengok pula syarat wajib puasa. Baik. Syarat wajib puasa mestilah yang pertama mesti Islam. Maka tertolak orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak wajib puasa. Ialah dia tak Islam nak berpuasa buat apa? Okey, yang kedua berakal, mesti cerdik. Tertolak orang gila tak payah puasa. Kalau tak mau puasa boleh jadi orang gila. Nak jadi orang gila, semua tak mau jadi orang gila kan? Jadi yang ketiga baligh, iaitu cukup umurnya. Kalau lelaki umur 15 tahun ke atas tu kira baligh. Tapi satu lagi dia bermimpi. Adalah mimpi tu, kamu pernah belajar, tanya guru kamu bermimpi tu, maka kalau keluar ayam mani dia dah dikira dewasa dan wajib dia berpuasa. Kalau perempuan umur baligh dia 9 tahun tu dia wajib berpuasa dah. Tapi dia ada bergantung, ada sebab-sebab lain sikit yang menyebabkan dia tak wajib puasa. Untuk kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak lelaki adalah perbincangan. Tapi yang paling penting baligh, iaitu cukup umur. Jangan pula umur macam ustaz kata tak balik lagi. Tak kena lah. Baligh ni umur 15 tahun ke atas tu biasanya dah baligh. Okey, baik. Yang keempat, mampu berpuasa. Maksudnya sihat tubuh badan. Orang yang tak mampu puasa tak boleh. Contohnya dia sakit yang bersangatan yang tak boleh dia nak puasa, maka dia dikira tidak mampu berpuasa, tak payah puasa. Tapi kalau tak ada sakit apa, maka dia dikira mampu berpuasa, maka wajib bagi dia berpuasa. Mari kita lihat satu info. Ingat sekali lagi, Islam berakal, baligh dan mampu berpuasa. Ustaz buat satu info ni, satu. Okey, manusia di dunia ni ada 7 bilion. Banyak kan? Okey, mari kita tengok. Tapi Islamnya, Islam ada 1.8 bilion sahaja. Jadi tertolak bukan Islam. Tinggallah ruang banyak tu sikit. Kan? Okey, kemudian apa lagi? Islam. Yang kedua apa? Berakal, tertolak orang gila. Tinggal sikit lagi. Maksudnya tak semua akan puasa ni. 1.8 bilion ni tak semua orang akan berpuasa. Yang wajib puasa. Tak semua wajib puasa. Tolak dah orang bukan Islam tadi, tinggal 1.8 bilion. Tolak pula orang gila. Tinggal lagi sikit. Orang gila tak boleh puasa dah. Okey, kemudian tolak pula kanak-kanak. Dia baligh saja wajib puasa, tolak pula kanak-kanak. Dan akhir sekali tolak pula orang sakit. Tidak mampu berpuasa. Orang tua, orang sakit, maka tertolak. Tinggal sikit saja. Maksudnya inilah orang yang wajib berpuasa. Nampak tak? Memenuhi syarat-syarat wajib puasa. Jadi bukan semua, tetapi ada orang yang menepati syarat-syarat ni, maka dia berpuasa. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat mampu berpuasa. Dia mampu berpuasa, maka wajib bagi dia berpuasa. Seterusnya, mari kita lihat lagi. Kemudian kita lihat rukun puasa. Kita lihat rukun puasa. Rukun puasa ada 2, iaitu
Yang pertama, niat puasa. Hendak dah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Maksudnya habis saja buka puasa tu, terus niat pun tak apa untuk puasa esok. Ataupun malam tu, ataupun waktu sahur. Tapi sebelum waktu subuh. Senang Ustaz sebut gitu. Ya. Jadi niat. Yang pertama rukun dia niat, iaitu waktu di malam hari sebelum terbit fajar. Ya. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hazihi sanati lillahi ta'ala. Ada nasyid dia kan, ya. Ustaz tak sempat nak tunjuk di sini. Okey, apa maksudnya? Yang penting niat tu. Yang penting maksud dia tu. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku berpuasa esok hari tahun ini kerana Allah Ta'ala. Pun boleh juga. Ya. Jadi yang penting niat tu yang pertama. Yang kedua, apa kena buat lagi rukunnya? Menahan diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka. Ya. Makan ke, ya, kita makan, minum ke masuk dalam rongga kita ni, rongga terbuka kita ni, maka batal. Korek telinga, korek telinga kot luak-luak tak apa. Hidung kot luak-luak tak apa, jangan lebih-lebih. Takut boleh membatalkan tanpa kita sedar. Ya. Dan kita korek, tiap hidung ada, kita tolak dalam, mungkin tu termasuk, tu masuk dalam saluran perut kita, maka batal. Perbincangan tu lah, kita akan bincang dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi ingat, rukun puasa ada 2 saja. Niat, kemudian tahan diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Ada 2 saja. Ya. Okey, baik. Kemudian sunat puasa. Mari kita tengok sunat puasa. Nak bagi cantik lagi puasa kita tu, dia ada amalan sunat dia. Tengok. Yang pertama, mestilah kita bersahur. Sebab apa kita kena bersahur? Yang pertama, Nabi sebut bersahur ni memberi keberkatan. Keberkatan ni tak nampak. Bila kita bersahur, Allah akan beri kemudahan dalam kehidupan kita. Allah akan beri ketenangan, Allah bagi seronok. Tu berkat. Kan? Ya. Kita akan rasa selesa. Keberkatan tu tak nampak. Ya. Yang kedua, nak bagi tenaga pada kita. Sebab esok kita nak puasa tanpa makan. Jadi kita bersahur, kita ada sikit makanan yang dibekalkan supaya ada sikit tenaga untuk tahan sampai petang. Ya. Bersahur. Okey. Waktu bila bersahur ni? Ingat, bersahur di awal pagi. Ni di pagi. Bukan pukul 12 tengah malam tu kita makan siap-siap sahur. Tu tak panggil sahur, tu panggil makan malam. Ya. Takut tak dapat keberkatan tu. Kita kena tidur dulu, kita bangun. Bangun. Barulah, ya, kita dikira sebagai bersahur. Baru dapat keberkatan tu. Yang penting keberkatan tu kita nak ambil. Ya. Tak apa Ustaz, saya tahan. Saya tak bersahur pun tak apa. Tak kisahlah. Tapi kita bangun juga supaya dapat keberkatan tu. Minum air segelas ataupun kita makan kurma dan segelas air cukup memadai sebagai sahur, tidur balik. Tak apa. Kan? Dikira kita bangun bersahur, maka dapat berkat tu. Tapi Ustaz cadang jangan tidur balik lah. Kita bangun tu, lepas kita makan sahur sikit, terus kita buat ibadat. Baca buku ke, baca Quran ke, bersiap sedia untuk kita pergi ke sekolah siap-siap ke, ataupun bersiap sedia untuk solat, lebih baik daripada kita tidur takut kita terlepas waktu subuh. Kan? Jadi bangun juga makan. Okey, baik. Tengok sunat yang kedua, mentakhirkan sahur. Melewatkan waktu sahur. Sebab itu kita tak boleh makan pukul 2 pagi, 3 pagi macam bolehlah bersahur tu, ya. Tetapi kita nak tak dapat kita nak bekalan tenaga tu. Jadi sebab itu disunatkan takhir. Maksudnya dekat-dekat lagi 10 minit nak subuh tu, tu kita boleh lagi bersahur. Masa tu sangat baik. Kalau boleh janganlah sampai dekat-dekat subuh sangat kan. Ya, mungkin dalam setengah jam sebelum subuh, sangat baik. Nampak tak? Sunat, dapat pahala lagi. Dapat berkat, dapat pahala melewatkan sahur sedikit kan. Kemudian memberi tenaga yang lebih baik pada kita, insya-Allah. Baik, kemudian disunatkan berbuka puasa dengan rutab ataupun tamar. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Jangan belagak pula, aku puasa, orang lain buka puasa. Tak apa, aku boleh tahan. Tak dapat sunat. Aku nak buka lewat sikit pukul 8. Orang lain buka 7.30, kita buka pukul 8. Sombong kita. Kan? Tapi sebenarnya kita tak dapat sunat. Ya? Dengar azan tu, terus minum.
Makan apa? Disunatkan berbuka puasa dengan rutab. Jangan pergi makan burger tu, jangan makan mi dulu. Buka puasa dengan rutab ataupun buah taman. Macam mana buah taman ni? Cuba tengok. Ni rutab. Basah ni. Sedap tengok kan? Ni kurma kering. Ni dia jemuk dulu. Ya. Sedap. Okey, tak ingat dah nak puasa. Rasa nak puasa sangat dah. Kan? Tengok buah kurma ni kan? Kemudian berdoa sebelum berbuka. Dah siap makanan di atas meja, kita duduk. Okay? Sebelum nak buka puasa tu, kita minta doa. Masa tu adalah masa yang Allah makbulkan doa kita. Minta lah apa pun. Berjaya ke, kalau sakit minta bagi Allah sembuhkan ke. Ya? Bagi Allah selamatkan kita ke, doa untuk ibu dan ayah ke. Semua kita boleh buat. Ya? Jangan masa sebelum dekat buka puasa tu, duduk main game lagi. Kan? Ataupun tidur lagi. Tak usahlah. Bangun, siap diri kita untuk kita berbuka puasa. Kita berdoa kepada Allah. Baik. Ni tengok ni, ada satu info tentang sahur. Ya. Ni perbandingan dibuat. Okey, kamu tengok ni adalah daripada terbitan daripada Produktif Muslim. Kamu boleh tengok, link Ustaz akan masuk di bawah description di bawah. Dia banyak lagi. Ya, dia buat animation berkaitan dengan Produktif Muslim. Ya, yang dapat memberi motivasi kepada kita, beri gambaran kepada kita. Okey, cuba tengok salah satunya. Makan sahur. Macam mana orang tak makan sahur dengan orang makan sahur. Tengok. Okay, ni sponsor dia lah. Okey, tengok. Okey. Ni orang yang bangun sahur. Dia makan, minum, ya. Kemudian makan sikit. Kemudian dia dapat solat subuh. Dia tak tidur balik dah. Dia solat dengan tenang, kan? Kemudian bila solat subuh dia tak tidur dah. Kemudian dia boleh pergi ni tak sedap. Dia dah lewat dah bangun. Kemudian dia lewat tak bersahur. Subuh pun tak. Tapi orang yang bersahur dia dah semangat bekerja. Asmi about Ramadan. Boleh tanya dia sama semangat sebab dia bersahur. Tapi orang tak bersahur, tidak. Jangan ganggu. Aku tengah berpuasa. Jadi orang akan nampak puasa tu tak bagus. Salah siapa? Bukan salah puasa. Salah orang yang berpuasa tu dia tak bangun sahur. Dia tak bangun awal. Jadi menyebabkan dia keletihan sampai petang. Jadi nampak puasa tu satu masalah. Jadi kita pun kena beringat. Maksudnya itulah kelebihan sahur. Kita bangun awal, bangun sahur, kita bertenaga untuk datang ke sekolah dan kita melakukan kerja. Ya. Ini satu contoh lah. Ya. Okey, baik. Seterusnya, mari kita tengok. Okey. Yang pertama, gambar yang pertama. Dia tunjuk bagaimana perjalanan. Sahur. Waktu sahur tu kita boleh berniat. Ya. Bersahur. Okey. Kemudian yang kedua, apa itu? Kita menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Terutamanya makan dan minum lah. Kemudian kita mengelak diri daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Sembang benda sia-sia, ya, kata dekat orang tu, mengumpat orang ni. Benda-benda yang sia-sia tu kita kena elak. Tadi benda-benda yang membatalkan puasa, ya. Makan dengan minum kita tak nak makan lah, nanti batal. Okey, ada lagi lah perkara-perkara lain membatalkan puasa. Kemudian kita nak elak daripada kita tak mau pahala puasa kita berkurangan. Nanti bila kita buka puasa, kosong pahala kita. Hanya kita penat saja tapi pahala tak ada. Maka kita elak diri kita, ya, daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Kemudian tengok pula yang keempat, apa dia? Kita banyak membacakan Al-Quran. Ya, nak bagi tambah lagi pahala kita, ganjaran pahala kita sepanjang bulan Ramadan ni, kita bacakan Al-Quran. Tengok apa ganjaran yang kita dapat. Ni dalam satu hadis Nabi sebut, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka bagi pembaca dengan Al-Quran itu pahala. Dan pahala digandakan 10 sebagaimananya. Ya? Aku tidak kata bahawa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim itu satu huruf. Ni hadis Rasulullah kata, satu huruf dapat 10. Bukan Bismillahirrahmanirrahim tu satu huruf, tapi ba satu huruf, sin satu huruf. Bismillah tu ada lebih kurang 19 huruf. Maksudnya kalau 10, 190 pahala. Banyak tak? Banyak. Tapi kalau kita tengok, mari kita tengok ni, Ustaz buat sedikit pembandingan. Tu dia, menurut Ibnu Abbas, sahabat Nabi sebut, ada 323,671 huruf. Kali dengan 10, kita ada 3 juta pahala ataupun ganjaran Allah Ta'ala bagi ke kita. Habis satu Quran.
Target dalam bulan Ramadan ni, kita habiskan satu Quran, kita dapat 3 juta ganjaran Allah Ta'ala. Adakah ganjaran Allah Ta'ala ni besar mana satu? Tak tahu. Dah satu tu besar dunia, besar bumi. Bayangkan kita ada dapat 3 juta bumi. Macam mana nak bayangkan tu kan? Ya. Satu bumi pun kita tak sempat nak jelajah. Kalau 3 juta, Masya Allah. Tu kalau satu ganjaran Allah boleh dikira sebagai, kita kira saiz kan? Ya. Kalau besar bumi kita ni. Tapi di sisi Allah Ta'ala mestilah lagi hebat. Satu ganjaran Allah sangat hebat dan kita tidak dapat jumpa di mana-mana. Bayangkan kalau kita baca Quran dapat 3 juta. Sudah pastilah ya, kebahagiaan, keseronokan apabila kita mati bertemu dengan Allah, banyak ganjaran pahala yang kita ada. Ya. Jadi baca Quran. Sahur, jaga jangan batal puasa, kemudian jaga daripada perkara mengurangkan pahala. Kemudian kita baca Quran sampailah waktu kita berbuka puasa. Baca apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa berbuka puasa kan? Tapi ya Allah, aku bersyukur padamu hari ini kerana memberi kesempatan padaku berpuasa. Doalah sebelum kita berbuka puasa tu, benda-benda yang baik kan. Baik, kita tengok pula info dia. Apa dia yang Ustaz ada? Ni pun sama juga. Ustaz ambil daripada Produktif Muslim. Tengok apa disebut. Ni macam mana sifat buka puasa. Buka puasa yang tak digalakkan, bandingan, dia buat bandingan. Tengok. Mungkin kamu dah biasa tengok selalu dah ini. Tengok, dah habis waktu masuk waktu maghrib. Kebanyakan orang berbuka puasa, dia kata. Cukup waktu buka. Tu dia. Dia buka puasa. Ni orang yang tak jaga adab-adab puasa. Tahu dia, tu dia. Bila dia buka puasa makan banyak, apa jadi? Dia kepenatan. Kita buka puasa dengan sikit saja. Kurma ya. Kita buka kurma yang pertama, kita solat dulu. Ni tengok. Dia buka puasa terlalu banyak. Penat sampai lepas waktu maghrib. Lepas maghrib, makanlah. Barulah kita rasa selesa untuk sembahyang isyak dan tarawih. Tapi orang yang buka puasa banyak sangat, makan sungguh-sungguh, apa jadi? Terlepas maghrib, terlepas isyak, terlepas tarawih. Ya, kekenyangan. Dia kata apa tu? Janganlah Ramadan ni jadi pesta makanan. Makan macam-macam. Sampai tak dapat melaksanakan ibadah yang lain. Baik. Tak nak macam tu ya, berbuka puasa dengan ala kadar ya. Makan ya yang sihat-sihat, insya-Allah. Barulah puasa kita tu ada keberkatannya. Baik. Seterusnya habis. Kita tengok pula ni solat tarawih akhir sekali pada malam tu selepas kita dah makan. Tengok hikmahnya. Kita buka puasa tadi, kita dah kekenyangan sebagainya. Sebab kita nak tidur pula, maka disunatkan bertarawih agar apa? Agar makanan kita tadi dapat dihadamkan. Akan digunakan bila dia akan jadi tenaga. Dia tak simpan dalam badan kita. Ya. Salah satu daripada hikmahnya lah. Tapi yang paling penting adalah pada bulan puasa ni, bila kita solat tarawih, kita membanyakkan ibadah pada Allah, maka ya, puasa kita itu menjadi lebih bermakna. Jadi bulan puasa yang dirahmati oleh Allah ni akan kita penuhi dengan ibadah-ibadah. Salah satunya adalah solat tarawih, solat sunat tarawih. Tengok. Solat tarawih ni. Okey. Solat tarawih ni ada apa? Dia. Selepas solat Isyak, ya, 8 solat tarawih. 8 rakaat solat tarawih plus 3 rakaat solat witir. Macam mana solat tarawih ni? Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Senang je. Witir, sahaja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. 8 rakaat solat tarawih kan. Akhir sekali kita sembahyang witir 2 rakaat witir, mula-mula solat witir 2 rakaat, kemudian solat pula 1 rakaat. Jadi 3, semua 11. Tapi ada juga tempat orang yang buat, ya, dia buat sebanyak 20 rakaat tarawih, banyak kan. Kemudian 3 rakaat witir. Tengoklah masing-masing tempat apa yang mereka yang buat, kita ikutlah ya. Okey, baik, tu solat sunat tarawih habis. Jadi macam mana? Faham tak? Ya, faham kan ya, macam mana puasa ni, macam mana bersahur, macam mana niat ya. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan untuk siri yang pertama ini dapat menjadi panduan kamu untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik. Sudah, mari kita sedia untuk menjawab soalan. Okey ya. Baik, sedia semua? Baik.
Jom kita jawab. Apakah hukum berpuasa di bulan Ramadan? A. Sunat, B. Wajib, C. Harus. Yang kedua, apakah nama surah yang terdapat dalil nakli wajib berpuasa di bulan Ramadan? A. Al-Baqarah, B. Al-Ankabut, C. Al-Fatihah. Soalan ketiga, berapakah rukun puasa? A. 3, B. 2, C. 4. Soalan keempat, berapakah syarat wajib puasa? A. 6, B. 5, C. 4. Soalan kelima, semua perkara di bawah adalah syarat wajib puasa kecuali A. Islam, B. Berakal, C. Kanak-kanak. Yang keenam, menyegerakan berbuka puasa adalah merupakan salah satu daripada A. Sunat puasa, B. Rukun puasa, C. Syarat wajib puasa. Setakat itu dulu daripada Ustaz. Jumpa lagi di lain masa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.